Maka malam Isra' Mi'raj ni Allah pun arah, wahai Jibril, pergi bawa Muhammad. Sedih lama dah Muhammad. Waktu tu Jibril turun dengan rupa orang juga, pergi ke rumah Nabi di Mekah. Jibril turun, buka bumbung. Nabi tidur. Sebab peristiwa Isra' Mi'raj malam. Buka bumbung. Lepas tu Jibril bagi tahu, wahai Muhammad, ada berita gembira. Jibril pun turun, lalu Jibril pun buat pembedahan ke atas dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bedah yang fizikal. Cerita saya bawa malam ni insya-Allah kesemuanya sahih. Maka malaikat Jibril belah dada Nabi, bersihkan dengan Zam-Zam, kembalikan. Nabi tengok tuan-tuan, dalam keadaan Nabi sedar. Duk belah ni Nabi tengok. Nabi tak rasa, belah, kembalikan, jek balik. Habis Nabi pun bangun. Malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, Allah mengarahkan aku untuk menjemput kamu, wahai Muhammad, menelusuri perjalanan 7 petala langit hinggalah ke Sidratul Muntaha. Maka Jibril pun kata, wahai Muhammad, kita bertolak malam ni, balik pagi esok. Bila Jibril buat turun burak, Jibril pun buat main. Nabi nak naik. Kata Nabi, bila aku nak naik, dia melompat, lepas tu dia tak bagi Nabi naik. Burak tu tak kenal Nabi waktu tu. Lepas tu malaikat Jibril tepuk dia. Malaikat Jibril kata, wahai burak, kamu tidak pernah ditunggangi oleh makhluk yang lebih mulia daripada Muhammad yang ada di tepi kamu. Malu dia, tunduk dia. Dia diam. Nabi pun naik. Bergerak daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebutkan Al-Isra'. Daripada Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, naik ke langit, itu nama dia Mi'raj. Nabi sampai di Masjidil Aqsa. Bila Nabi sampai di situ, kenapa Baitul Maqdis? Dahsyat Baitul Maqdis tuan-tuan. Sampai hari ini, satu-satunya laluan highway untuk naik ke langit bumi ada di Palestin. Kemudian Nabi pun ikat dia punya burak. Kemudian Nabi pun masuk masjid. Tuan-tuan tahu siapa yang Allah Ta'ala buat main? Para Nabi dan Rasul. Bila semua para Nabi dan Rasul berdiri untuk solat, solat apa? Wallahu alam, tidak dinyatakan dalam hadis. Tak ada. Cuma Nabi berdiri dengan semua Rasul dan Nabi lain. Maka semua Rasul berdiri. Nabi tak duduk depan lagi tuan-tuan. Waktu tu Rasulullah tak duduk depan. Maka ketika itu malaikat Jibril pilih Nabi kita, Nabi Muhammad. Malaikat Jibril kata, taqaddam, ke depan wahai Muhammad. Maksudnya yang paling alim, yang paling wara', yang paling bertakwa di kalangan semua Rasul. Sebab tu Nabi digelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala Nabi dan Rasul. Nabi pun semayang. Habis semayang, Nabi pun teruskan perjalanan dia, Mi'raj, naik ke atas. Nabi naik, Jibril bawa. Sampai di langit pertama, pintu langit tutup. Malaikat Jibril minta izin untuk masuk. Malaikat langit pertama tanya, siapa? Man? Dia kata, Jibril. Ana Jibril, aku Jibril. Malaikat yang jaga langit pertama ni tanya, siapa dengan kamu? Malaikat Jibril kata, Muhammad. Adakah dia diundang? Malaikat Jibril jawab, ya. Waktu tu pintu langit dibuka. Nabi pun masuk. Nabi sebut, tebal dunia langit pertama 500 tahun perjalanan. Tapi disebabkan waktu tu yang bawa Nabi Jibril, lajulah sebab Jibril ni besar. Kemudian kata Nabi, malaikat banyak. Di setiap langit ada malaikat. Dalam duk banyak-banyak malaikat ada seorang orang. Nabi pun tengok, tinggi 60 hasta. Nabi pun tanya, wahai Jibril, siapa? Malaikat Jibril kata, ayah kamu Adam, pi bagi salam. Nabi pun pi, assalamualaikum. Nabi Adam jawab, waalaikumsalam. Selamat datang anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Habis Nabi pun minta izin. Nabi kata, jarak daripada langit pertama, bumbung langit pertama, nak pi ke pintu langit kedua 500 ton perjalanan. Dia 1000 dah. Ya, 1000 ton. Naik langit yang kedua, maka Nabi jumpa 2 orang. Nabi jumpa Yahya dan Nabi jumpa Isa. Lepas sebut, selamat datang saudara kami yang soleh dan Nabi yang soleh. Itu tak sembang dah, naik atas. Macam itulah semua jarak daripada bumbung langit kedua nak pi ke pintu langit ketiga 500 tahun. Lepas tu langit ketiga tu pula 500 tahun. Tuan-tuan kali ya, tengok, 3,500 campur 3,500, 7,000 tahun perjalanan. Sampai langit ketiga, Nabi pun masuk, jumpa Nabi Yusuf. Perbualan dia pendek, bagi salam, selamat datang. Lepas tu Nabi pun pi. Jibril kata, jom, perjalanan masih jauh.
Habis langit ketiga, Nabi pun naik langit keempat. Sama, cerita dia sama. Minta izin apa semua, naik. Jumpa Nabi Idris. Lepas tu pergi ke langit kelima, jumpa Nabi Harun. Sampai langit keenam, jumpa Nabi Musa alaihissalam. Bila Nabi nak pergi tu, dia menangis. Dia tunduk, dia menangis. Nabi tanya, kenapa Musa menangis? Malaikat Jibril jawab, Musa menangis kerana melihat umat kamu lebih ramai daripada umat dia yang masuk syurga. Lepas tu Nabi Muhammad pun pergi. Naik, Nabi pun tengok di langit ketujuh ada bangunan. Indah bangunan tu. Nama bangunan tu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni Kaabah malaikat. Nabi kata ada malaikat Allah Ta'ala cipta dia daripada hari pertama rokok sampai bila-bila. Nabi kata aku tengok para malaikat ada yang sujud daripada hari pertama Allah Ta'ala cipta sampai bila-bila. Dan aku melihat para malaikat yang solat, mereka berada dalam satu saf yang lurus. Dalam duk ramai malaikat, tiba-tiba ada satu orang manusia relax je, dia duk sandak kat Baitul Ma'mur. Nabi kata betapa muka dia sama dengan aku. Nabi tanya, wahai Jibril, siapa dia tu? Jibril kata, Ibrahim alaihissalam. Nabi pergi kat dia, pergi salam. Nabi Ibrahim pun kata, selamat datang Nabi yang soleh. Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, sampaikan salam aku kepada semua umat kamu. Cara jawab dia, wa alaika wa ala Ibrahim assalam. Wahai Muhammad, bagi tahu ke umat kamu, syurga ni wahai Muhammad, tanah dia wangi. Air dalam syurga semua boleh diminum. Sungai susu, sungai madu, sungai arak, sungai ayak. Kemudian kata Nabi Ibrahim, dalam syurga ni wahai Muhammad, tiap orang ahli syurga Allah Ta'ala bagi tanah lapang. Tanah lapang hijau yang kosong. Dan wahai Muhammad, pohon-pohon dia ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir ni besar tuan-tuan. Bila Dajjal keluar, kata Rasulullah, setitik air pun tak ada. Bukan Malaysia tuan-tuan, satu bumi tak ada. Ratus hari Dajjal keluar, orang beriman selamat tanpa setitis air dan tanpa sebutir nasi. Mereka diselamatkan oleh satu zikir. Nama zikir tu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir yang sama. Sebab zikir ni tuan-tuan, orang munafik takkan berzikir banyak. Cara nak kenal diri kita Allah selamat daripada munafik ataupun tidak, Allah sebut dalam Quran, munafik takkan boleh berzikir banyak. Dan kemudian Nabi pun naik meneruskan perjalanan. Panjang lagi lah kisah dia.